Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 17 hari bulan Ogos bersamaan dengan 27 hari bulan Zulhijjah 1441. Hanya beberapa hari lagi, tuan-tuan dan puan, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan, lagi 4 hari begitu, kita akan meninggalkan tahun Hijriah 1441 dan kita akan masuk tahun baru 1442. Apa artinya, tuan-tuan? Artinya Hasan Ali umur sudah meningkat setahun lagi. Apa artinya? Hasan Ali meninggalkan rumahnya buat selama-lamanya tak lama lagi. Apa artinya? Hasan Ali akan tinggal di satu tempat yang namanya alam barzah tidak berapa lama lagi. Apa artinya? Hasan Ali akan meninggalkan anak isterinya yang disayang, yang dicantik, yang dicintanya, yang dah hidup berpuluh-puluh tahun dengan mereka dan meninggalkan buat selama-lamanya. Tak ada lagi rindu-rinduan, tak ada lagi ulang-ulangan, tak ada lagi kunjung-kunjungan, tak lagi sayang-sayangan, tak ada lagi cinta-cintaan, tak ada lagi kasih-kasihan. Apa artinya lagi? Tuan-tuan, datangnya satu hari Muharram 1442, Hasan Ali bertambah dekat kepada kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, wahai Hasan Ali, bila sampai ajal engkau nanti, malaikat maut akan datang bertemu dengan kau, wahai Hasan Ali, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Tak ada lagi makhluk yang paling punctual melainkan malaikat maut. Malaikat maut sangat-sangat punctual. Kalau kita ditakdirkan, saya ditakdirkan mati petang ini pukul 6, 1 minit, 6 saat, nano frictions of over 1 saat, 1 per 1000 saat, 1 per sejuta saat. Tuan-tuan, begitulah detik yang tak dapat diukur lagi. Datang malaikat maut, mencabut nyawa saya akan meninggalkan. Rumah akan ditinggalkan, kereta akan ditinggalkan, jawatan akan ditinggalkan, syarikat akan ditinggalkan, yayasan kebajikan Sabha akan ditinggalkan, projek yang saya nak bangunkan, kompleks Anjung Husnul Khatimah akan ditinggalkan, buku yang saya tulis akan ditinggalkan, sahabat-sahabat saya akan ditinggalkan, para penonton tidak akan bertemu dengan saya lagi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan bertemu dengan saya lagi selama-lamanya. Mungkin tuan-tuan akan mainkan semula video-video saya dalam beberapa hari selepas saya mati. Agaknya, biasanya begitulah. Tapi faktanya, saya akan tinggalkan dunia ini. Saya mahu, saya tinggalkan. Saya tak mahu pun saya tinggalkan. Saya bersedia, saya tinggalkan. Saya tak bersedia pun saya tinggalkan. Kan? Tuan-tuan ya, saya muda pun saya tinggalkan. Saya tua pun saya tinggalkan. Itulah arti 1442 Hijriah. Dan hanya tinggal 4 hari, 5 hari begitu saja lagi. Persoalannya apa persediaan kita? Apa persediaan kita ni? Adakah kita mati macam pokok mati, layu mati, habis ditebang mati? Adakah kita mati macam lembu yang kita sembelih baru-baru ni mati? Adakah kita mati macam kambing-kambing yang kita akikahkan untuk anak laki-laki, 2 ekor kambing yang kita akikahkan? Baru tuan-tuan, semalam saya menghadiri satu majlis akikah. Adakah begitu? Kalau kita mati macam kambing itu mati, lembu macam lembu itu mati, okey, tak ada apa dah, tak ada cerita, tak ada dakwa-dakwi dah, tak ada. Tapi saya bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, ada hisabnya, ada hisab. Ada hisab. Ada mizan.
saya akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mizan. Apa yang ditimbang? Amal saya akan ditimbang. Dosa saya akan ditimbang. Pahala saya akan ditimbang. Kebaikan saya akan ditimbang. Kesilapan saya akan ditimbang. Maksiat saya akan ditimbang. Kesalahan saya akan ditimbang. Perbuatan baik saya untuk Allah akan ditimbang. Perbuatan baik saya untuk Rasul akan ditimbang. Khidmat saya kepada mak saya yang telah meninggal itu akan ditimbang. Khidmat saya kepada ayah saya yang telah meninggal itu akan ditimbang. Khidmat saya kepada ahli keluarga saya, isteri dan anak-anak saya akan ditimbang. Khidmat saya kepada jiran tetangga saya akan ditimbang. Khidmat saya kepada masyarakat saya akan ditimbang. Khidmat saya kepada seluruh umat di Malaysia ini, di luar Malaysia akan ditimbang. Jadi, marilah kita banyakkan amal jariah, banyakkan amal baik, banyakkan fi sabilillah, banyakkan wakaf, banyakkan zakat, banyakkan infak, banyakkan sedekah, banyakkan berbuat baik, banyakkan senyum, banyakkan bagi salam, banyakkan bantu orang miskin, banyakkan bantu anak yatim, banyakkan bantu ibu tunggal, banyakkan bantu gelagan dengan geladangan. Apa lagi? Banyak ziarah orang miskin, banyak ziarah anak yatim. Apa lagi tuan-tuan dan puan? Risau dalam keadaan umat meninggalkan agama. Risau dalam keadaan umat tidak pergi ke masjid. Risau dalam keadaan umat tidak duduk majlis ilmu dalam masjid. Risau dalam keadaan umat manusia berhiburan yang tanpa batasan hiburan mereka. Itu kerisauan umat. Para penonton yang dirahmati sekalian, ya. Sebab itu, poin yang kedua, tuan-tuan, ya, tajuk kita ini ialah amalan yang disayangi, dicintai, dikasihi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan pergi 12 amalan. Kita dah pergi yang pertama hari semalam, hari ini hari yang kedua. Tuan-tuan, ya, hari yang kedua, amalan yang disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah, yang Allah ingin melihat kita melaksanakan amalan itu, buat amalan itu. Apa dia? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini yang kita nak cerita, amalan yang sangat disukai oleh Allah ialah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok skrin sekarang, tuan-tuan. Skrin tajuk pagi ini, amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, siri 2. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, siri 2. Jadi sebelum tu, tuan-tuan, macam biasa kita tengok doa sikit. Doa ni, tuan-tuan, kena hafal ni, pasal doa ni mengenai, betul-betul mengenai, semua doa mengenai kita, tetapi yang ini right in front of our face, tuan-tuan. Dikena kita betul doa ni. Tuan, dengar dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulang. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya. Qurrata a'yun, sejuk mata hati kami melihatnya, sejuk mata melihat perangainya, sejuk mata melihat perbuatannya, sejuk mata melihat khidmatnya, sejuk mata melihat amalan agamanya, sejuk mata hormatnya kepada orang tua, sejuk agama kasihnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak kita, zuriat keturunan kita, isteri kita, yang menyukakan hati melihatnya. Dan jadikanlah kami imam ikutan orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, itu doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maaf, tuan-tuan, ada
batuk sikit pagi ni. Ini doa. Jadi kalau kita buka pagi-pagi ni dengan doa yang sedemikian tadi kita bangun awal sikit, bertahajud sikit, sembahyang taubat sikit, sembahyang hajat sikit, sembahyang witir sikit, berdoa sikit, bermunajat sikit. Lepas tu berangkat ke masjid, berangkat ke surau, alhamdulillah, bersama dengan anak-anak kita, tuan-tuan, penuhkan kereta kita, berangkat kita ke masjid pagi ni. Sampai masjid, salat tahiyatul masjid. Sekarang ni mungkin dalam COVID-19 ni, kebanyakan masjid, tuan-tuan, dan terus saja sembahyang. Sembahyang sunat ni, disegerakannya, tuan-tuan. Bacaan pagi ni pun pendek-pendek saja. Bacaan pagi ni pun pendek-pendek saja. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Jadi kita ke masjid, alhamdulillah. Tadi di masjid saya, di Masjid Al-Ghufran, pinggir Taman Tun Dato' Ismail, habis saja masjid. Imam setelah berdoa, kita aminkan doanya. Imam pun membaca Al-Quran, kita bertalaqi, tuan-tuan ni. Imam baca, kita baca, imam baca, kita baca. Beberapa ayat, mungkin ada 3-4 ayat pagi ini, tuan-tuan, insya-Allah. Barakah pagi-pagi, nak dapat berkat pagi-pagi. Apa nak dapat berkat pagi-pagi? Antaranya, buka kitab Allah, buka Al-Quran, buka ayat suci, buka kalimat Allah, buka wahyu Allah. Itu pagi-pagi. Jadi itulah dapatkan keberkatan dalam hidup ni, tuan-tuan. Saya harap sangat, tuan-tuan, jangan buka surat khabar dulu, buka cerita Allah dulu. Jangan buka radio dulu, buka cerita Allah dulu. Jangan buka telefon dulu, buka cerita Allah dulu. Buka telefon pun nak tengok cerita Allah. Buka telefon pun nak tengok ayat-ayat Allah. Buka telefon pun nak tengok doa-doa untuk kita melancarkan doa-doa. InsyaAllah menjadi imam dalam keluarga. Kita angkat tangan, isteri mengaminkan, anak mengaminkan. Pertama kali kita membaca doa dengan Alhamdulillah. Kita semak dengan orang-orang alim, semak dengan imam, semak dengan Bilal, semak dengan ustaz-ustaz. Sama ada bacaan imam kita tepat atau tidak tepat bacaannya. Tadilah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tepat tak bacaannya? Minta semakkan, tuan-tuan, semakkan. Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan, doa pagi-pagi, kena doa, kena minta. Ud'uni astajib lakum. Minta, aku akan perkenankan. Minta, aku akan makbulkan. Minta, digesa, diminta, disuruh. Siapa yang suruh kita berdoa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada aku, minta kepada aku. Sebab harta aku tidak akan habis-habis sampai hari kiamat. Makin aku beri makin banyak, makin aku beri makin banyak lagi dalam store. Makin aku beri makin banyak, makin banyak dalam dalam khazanah aku. Minta. Nak minta air. Air aku banyak sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang mati kehausan. Apa lagi nak minta? Nak minta ikan. Ikan aku banyak di lautan. Dah berapa ribu tahun dah orang mengambil ikan dan makan ikan. Tapi ikan tetap ada, tuan-tuan. Ikan tetap beranak. Satu-satu ikan beranak, berapa ribu dia beranak, berapa ratus ribu dia beranak, berapa ratus ribu dia menetas. Semuanya, tuan-tuan, jadi makanan protein kepada manusia, kepada makhluk namanya manusia. Mungkin haiwan juga. Tapi diutamakan ialah makhluk seperti tuan-tuan, makhluk seperti saya diutamakan. Dan antara yang diutamakan ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara dan saya. Umat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dipenghulukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang ditunjukkan contoh-contoh kehidupan qudwatun hasanahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir dijadikan oleh Allah, tetapi yang paling awal menuju pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama-tamanya dihisab.
Umat yang nabinya menunggu untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat. Nabi nak bagi kita tiket tu jannah. Tiket tu jannah. Kepada orang yang beriman. Kata orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Kepada orang yang mengikuti sunnah. Pagi ni tajuk ni tuan-tuan, amalan yang disayangi, yang dicintai, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, antara 12 amalan kita dah sentuh semalam satu yang pertama. Yang pertama semalam ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Itu amalan yang disukai oleh Allah. Pagi ni amalan yang kedua yang disukai oleh Allah ialah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati sekalian, ya, para penonton tuan-tuan, ya. Tolong tuan-tuan like and share. Like and share, like and share. Kita nak seramai-ramai orang ikut program ni tuan-tuan. Seramai-ramai orang. Seramai-ramai sahabat tuan-tuan. Seramai-ramai keluarga tuan-tuan. Seramai-ramai keluarga sebelah isteri. Seramai-ramai keluarga sebelah suami. Seramai-ramai tuan-tuan keluarga sebelah mak mertua, ayah mertua. Seramai-ramai keluarga sebelah ipar kita, ipar lelaki dan ipar perempuan kita. Seramai-ramai keluarga yang terjalin atas nama darah. Keluarga yang terjalin atas nama perkahwinan. Blood related and also marriage related. Kita nak kembangkan like and share, like and share, like and share, like and share. And tag kawan kita, tagging them, get them into the room, get them into the arena. Inilah arenanya. Arena apa tuan-tuan? Ilmu pagi-pagi, ilmu Al-Quran pagi-pagi, ilmu sunnah pagi-pagi, ilmu baca Al-Quran pagi-pagi, ilmu kita mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pagi-pagi, ilmu mendengar tentang kebesaran Allah pagi-pagi, mendengar kehebatan Nabi Muhammad SAW pagi-pagi, ilmu tentang agama, ilmu tentang fardu ain, ilmu tentang fardu kifayah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang syariah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang maqasid syariah. Allah tuan-tuan, inilah dia ilmunya. Dan saya terlalu yakin teman-teman yang lain pun ada buat live sekarang ni, FB live. Teman-teman yang biasa, alhamdulillah, kita doakan tuan-tuan, mari kita sama-sama, mari kita sama. There is no such thing as competition. As far as religion is concerned, there is no competition. We are complementing each other. We complement each other. We supplement each other. Itu dia. Itu saya, pendapat saya. No such thing as competition. Ya? Tak ada. Apa kita nak compete? Kita nak compete apa tuan-tuan dan puan? Kita nak jealous apa? Kita nak iri hati pasal apa? Pasal apa? Seluruhnya ada peranan. Ustaz ada peranan, yang bukan ustaz ada peranan, cikgu ada peranan, profesor universiti ada peranan, pegawai kerajaan ada peranan, PTD ada peranan, PTA ada peranan, kementerian ada peranan, jabatan ada peranan, swasta ada peranan, syarikat ada peranan, GLC ada peranan, seluruhnya. Petani ada peranan, nelayan ada peranan, orang buruh kasar ada peranan, seluruhnya ada peranan. Itulah yang menjadikan negara tuan-tuan, negara namanya Malaysia. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, kalau tidak ada arah melintang lah, kalau sihat tubuh badan, saya diamanahkan untuk mempengerusikan, memoderatorkan Forum Perdana Ehwal Islam khas. Forum Perdana Ehwal Islam khas. Biasanya 1 jam, kali ini 1 jam setengah, pada 20 hari bulan, hari Khamis, malam Jumaat ini. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari saja lagi tuan-tuan. 4 hari, insya-Allah kita berforum. Tajuk forum itu mengenai tentang pembangunan, bersepadu. Macam mana kita nak lahirkan negara kita ni negara contoh. Negara contoh dalam dunia. Negara contoh dalam dunia Islam. Negara contoh dalam seluruh dunia. Negara contoh bagi mereka yang menganggotai PBB. Negara contoh bagi mereka yang menganggotai Commonwealth. Negara contoh yang mereka yang menganggotai seluruh negara-negara ASEAN. Menjadi contoh kepada negara-negara di Asia, di Timur Jauh, di mana pun. Malaysia negara contoh. Negara contoh yang membangun, paksi pembangunannya tuan-tuan tak lari daripada 2 matlamat, 2 jalur. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan itu has to be reflected
in our planning, national development, national reconstruction. Dan inilah tuan-tuan yang sedang diusahakan. Kita harap usaha yang sedemikian akan mencapai satu titik kejayaan, dan Malaysia telah berjaya, sedang berjaya, dan akan mempertahankan kejayaan ini demi memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang berjumlah hampir 33 juta sekarang ini, rakyat Malaysia. Para penonton yang hormati sekalian, balik tadi. Pagi ini tuan-tuan, kita membincangkan tajuk amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semalam kita memberikan amalan yang pertama ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Hari ini, pagi ini ialah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, saya nak memberikan sedikit. Ada, tapi yang hadis ini mungkinlah sedang dibincangkan dan telah dibincangkan tentang sahih tidak sahihnya, tapi saya ambil ini sebagai, kata orang, nak menimbulkan satu kesedaran, satu kekuatan, satu kemahuan untuk kita mengamalkan sunnah. Hadis itu berbunyi, man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ini kita cerita menghidupkan sunnah ni. Ketika rosaknya umatku, rosak dah umatku di akhir zaman ni, rosak. Yang tua rosak, yang muda rosak, lelaki rosak, yang perempuan rosak, akidahnya rosak, akidah syariatnya rosak, akhlaknya rosak. Hubungan dengan Allah rosak, hubungan dengan mak rosak, hubungan dengan ayah rosak. Tuan-tuan, kita kena terima kenyataan. Dan rosak ni macam-macam, tuan-tuan. Rosak ini can be interpreted in a lot of interpretations. Ada yang rosak teruk. Ada yang rosak ringan. Ada yang rosak sikit saja. Ada yang seakan-akan rosak tetapi tidak rosak. Tapi walau apa pun, no one is perfect, no family is perfect, no community is perfect, no society is perfect, no nation is perfect. Tak ada. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam keadaan tidak perfect dah. Because we are imperfect and therefore everyone must hit perfection. Jadi cara nak pergi kepada perfection, pergi kepada manusia yang paling perfect, contoh yang paling perfect. Siapa contoh yang paling perfect? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar Michael Hart. Michael Hart seorang astrophysicist, rakyat Amerika Syarikat, profesor di university, menulis buku. Lama dikumpulkan bahan, disaringnya manusia. Maka terbitlah sebuah buku pada tahun 1978. Apa nama bukunya? The 100. The 100. 100. The 100. The 100. Titik 2. A ranking of the most influential persons in history. Ranking, kedudukan 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Tuan-tuan dengar The 100, 100 manusia, tajuknya 100, nombor 100, titik 2. A ranking of the most influential persons in history. Apa dia? Memilih 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Disaring. Pimpinan daripada berbagai-bagai. Pimpinan politiknya, pimpinan negaranya, pimpinan industrinya, pimpinan dunia korporatnya, pimpinan seninya, pimpinan sukannya. Tuan-tuan sebut aja pimpinan apa.
pimpinan kemasyarakatannya, pimpinan agamanya, tuan-tuan sebut apa pun. Pimpinan akademiknya, pimpinan di universitinya, pimpinan di college-nya. Entah berapa profesor dia ada, berapa degree dia ada. Manusia-manusia ini disaring oleh Michael Hart. Until Michael Hart comes to a conclusion, making a full stop, sampai ke 100 saja, 100, a ranking of the most influential persons in history. Berhenti takat 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Yang pertama, tuan-tuan, daripada ramai ni, dia ni Kristian. Michael Hart is a Christian. Michael Hart is an American. Michael Hart is a university professor. Michael Hart seorang astrophysicist. Michael Hart a renowned researcher. Michael Hart a renowned writer. Michael Hart is also partly a philosopher. Begitulah, tuan-tuan, detailnya buat kajian satu-satu dengan kriterianya, dengan variable-variable, dengan angkubah-angkubahnya, untuk menentukan siapa yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia, dalam history sejarah hidup manusia. Tuan-tuan, pemimpin Barat, pemimpin Timur, John F. Kennedy, Roosevelt, Wilson, Margaret Thatcher, Winston Churchill di United Kingdom, tak pula Mozart, orang seni yang hebat, termasuklah Michelangelo, orang yang buat mural yang paling hebat itu Michelangelo. Saudara, orang-orang yang hebat-hebat ni dalam berbagai-bagai bidang, dengan ada kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Michael Hart, pilih siapa yang paling atas, nombor 1, number one, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nombor 1? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh seorang writer, seorang yang begitu hebat ilmunya, seorang astrophysicist, seorang Christian, seorang American, tetapi memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang nombor 1, dikatakan sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Apa lagi yang kita nak? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kalau Michael Hart mengambil Nabi sebagai yang pertama, dan antara yang dipilih, tuan-tuan, ialah tentang bagaimana Nabi membina umat. Bagaimana sejarah Nabi sejak 1400 tahun dulu, tuan-tuan. Kita yang tak tengok Nabi, tuan-tuan dan puan, tapi mengamalkan kehidupan Nabi walaupun kita tidak bersama dengannya. Exactly. Sebahagian daripada kita mengamalkan macam mana sahabat-sahabat Nabi mengamalkan kehidupan yang dibentuk sendiri kerana model di hadapan dia hidup bersama dengan Nabi, iaitu zaman para sahabat. Tuan-tuan, ada hadis yang agak panjang. Saya pendekkan. Dan saya pendekkan ni, saya minta maaf lah. Kalau memendekkan ini, tuan-tuan, agaknya tidak tepat. Tapi saya minta maaf. Tapi yang pentingnya, saya nak menerangkan, tuan-tuan, isi kepada hadis yang agak panjang ini. Satu hari Nabi Muhammad SAW berada di kalangan para sahabat. Biasalah. Kalau tuan-tuan tengok bila Nabi duduk dengan sahabat, ceritanya ialah tentang agama. Ceritanya ialah tentang perjuangan. Ceritanya ialah tentang menghidupkan Islam. Ceritanya ialah bagaimana kita nak menjadikan dunia ini semuanya menyembah Allah. Ceritanya ialah tentang syirik. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya ialah tentang menyumbang. Ceritanya ialah tentang memberi. Ceritanya tentang membantu fakir miskin. Ceritanya ialah untuk melenyapkan segala ketidakadilan dalam masyarakat. Ceritanya ialah kesejahteraan masyarakat. Itulah ceritanya tentang amal ibadah, ceritanya tentang salat, ceritanya tentang puasa, ceritanya tentang berbakti kepada ibu dan ayah, ceritanya tentang berbakti kepada jiran tetangga, ceritanya jangan menyakiti hati keluarga, ceritanya hati jiran tetangga,
ceritanya ialah silaturahim, ceritanya ialah perpaduan, ceritanya jangan boykot orang, ceritanya jangan membenci orang, ceritanya jangan kita mengenepikan orang, ceritanya jangan kita memutuskan silaturahim. Itulah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali baginda bersama dengan sahabat. Kan tuan-tuan, hebatnya Nabi ni yang menjadi Nabi kita, Nabi tuan-tuan, Nabi saya, ikutan tuan-tuan, ikutan saya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahaku anhu fantahu. Ikutlah apa yang diperintah oleh Nabi, tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Ikut Nabi, ikut Nabi. Jangan ikut yang lain, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut perkataannya, ikut perbuatannya, ikut akhlaknya, ikut impiannya, ikut mimpinya, ikut hatinya, ikut jiwanya, ikut perasaannya. Ikut Nabi. 100% ikut Nabi. 100%. Tadi hadis yang panjang tuan-tuan ya. Satu hari Nabi bercerita dengan sahabat-sahabat. Saya ringkaskan tuan, ini saya ringkaskan. Panjang hadis ni. Nabi kata nanti di akhir zaman, kiamat nanti, Allah akan menunggu-nunggu satu kumpulan manusia. Manusia yang dikasihnya, yang disayangi, yang dicintanya. Engkau nak tahu agak-agak siapa yang ditunggu-tunggu oleh Allah pada hari kiamat nanti? Sahabat penjawab, mula-mula daripada Nabi. Nabi-Nabi ya Rasulullah. Itu sudah selayaknya. Saya pendekkan jawapan ni. Itu sudah selayaknya. Mereka adalah Nabi, mereka adalah Rasul. Sudah selayaknya. Sudah selayaknya, maknanya tak perlu ditunggulah. Tentang memang dah selayaknya, memang dah situ tempatnya. Jannatun Na'im. Memang dah tempatnya. Jannah yang paling tinggi sekali. Jannah, syurga yang paling tinggi. Di situlah tempat bersemayamnya para nabi dan para rasul dan awliya-awliya. Nabi tanya lagi, agaknya siapa lagi? Kalau tidak nabi-nabi dan rasul-rasul, cerita malaikat lah. Malaikat tak pernah berdosa. Memang sudah selayaknya, wahai sahabat. Malaikat tak ada dosa. Kalau dia dijadikan untuk berdiri, dia berdiri sampai hari kiamat. Kalau dijadikan dia sujud sampai hari kiamat. Malaikat cukup patuh. Cukup patuh. Malaikat Raqib dan Atid yang ada tuan-tuan yang mencatat kita. Raqib mencatat yang baik, Atid mencatat yang tidak baik. Dicatat. Tak tidur-tidur. 24 jam. Terus mencatat. Dan dia mencatat dengan penuh amanah. Penuh amanah. No favoritism. No selective. Tidak. Tanya lagi Rasulullah kepada sahabat. Agaknya siapa? Siapa yang Allah tunggu-tunggu ni? Hari kiamat ni. Kalau tidak malaikat. Sebut satu-satu banyak lah tuan-tuan puan Siapa lagi? Kamilah Rasulullah. Kamilah sahabat engkau ni, kami. Kami berjuang bersama engkau, kami berperang bersama dengan kau, kami hidup dan mati bersama dengan kau, kami hidup bersama dengan kau, kami ikut sunnah engkau, kami jalankan perintah engkau. Kamilah, kami yang mengkhidmati engkau, kami yang mendengar cakap engkau, kami yang memandang engkau, kami yang melihat kelibat engkau hari-hari, wahai Rasulullah. Kamilah yang menangis di hadapan engkau, kamilah yang mencintai engkau, kamilah yang menghargai engkau, kamilah yang mengasihi engkau. Nabi pun lebih kurang jawapannya. Itu memang sudah selayaknya. Panjang cerita, pendek kan? Siapa lagi agak engkau? Sahabat dah tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada lagi nak jawapan. Apa lagi? Siapa lagi yang ditunggu-tunggu oleh Allah di hari kiamat nanti? Lebih kurang begitulah. Pendekkan cerita untuk mudah faham, lebih kurang begitu. Tetapi ada lenggok-lenggoknya. Dalam hadis tu ada lenggok-lenggoknya. Tapi saya tak ambil lenggok-lenggoknya. Saya ambil dia punya, tuan-tuan, the main idea. What is the main idea behind it? Itu yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Rupanya di antara orang yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang mengamalkan sunnah. Mereka ini adalah manusia insan akhir zaman yang tidak pernah hidup dengan Nabi,
tak pernah pandang Nabi, tak pernah dengar cakap Nabi, tak pernah duduk sebelah Nabi, tak pernah sembahyang di belakang Nabi, tak pernah ikut peperangan Nabi, tak pernah ikut tuan-tuan hidup cara Nabi waktu Nabi hidup, tak pernah menyajikan Nabi, tak pernah minum dengan Nabi, tak pernah makan dengan Nabi, tak pernah bersenda dengan Nabi. Tak pernah. Mereka tak pernah hidup. Mereka hidup 1400 tahun, 1500 tahun selepas Nabi. Waktu itu zaman mungkar, zaman keji, zaman mungkar. Macam sekarang ni. Tetapi, orang ini dalam keadaan itu pun tak melihat aku, tak hidup dengan aku, tak dengar perkataan aku. Tetapi, mereka mengambil sunnah kehidupan aku dalam zaman fahsyak dan mungkar 1400 tahun, 1500 tahun setelah perginya aku. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka mengamalkan sunnah aku. Inilah insan yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sendiri, untuk Nabi bersama dengan kita tuan-tuan nanti, untuk minum di Telaga Kausar. Allah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Siapa di antara yang ditunggu-tunggu oleh Nabi? Tuan-tuan saya, tuan-tuan semua ni. The followers, the likers. Orang yang like and share tadi, like and share. Tuan-tuan punya kerja tuan-tuan, antaranya like and share. Just click the button. Button the like and share. Klik, tekan button itu. Itu pun sudah amal. Itu pun sudah amalan tuan-tuan, amalan. Hari-hari agak tuan-tuan jemu ya. Hari-hari. Hari-hari saya hantarkan mesej, saya hantarkan poster tuan-tuan. Poster malam 9.15 malam, poster biasanya selepas asar saya akan hantar poster kepada semua kontak saya, semua sekali kontak saya, dan semuanya menjawab terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya saya share, ya saya sharekan, ya saya. Alhamdulillah. Saya harap teman-teman, inilah dakwah yang kita buat, inilah dakwah lapangan yang kita kena buat. Inilah sedikit dakwah yang kita kena buat. Tuan-tuan ya, insya-Allah kita rehat sebentar tuan-tuan. Kita rehat sebentar. Saya nak sebelum kita rehat, pertama sekali kita sedang membincangkan 12 amalan yang disukai oleh Allah. Sekarang tuan-tuan tengok skrin tuan-tuan. Tuan-tuan tengok skrin dalam telefon tuan-tuan. Di bawah sekali, bawah sekali. Tajuk pagi ini, amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala siri 2. Siri 1 kemarin semalam. Apa cerita siri 1? Ialah amalan yang paling disukai oleh Allah ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Hari ini siri yang kedua, apa dia? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sekarang ni sedang membincangkan tentang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sebelum tu mari kita rehat 1 minit setengah. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, kita sedang membincangkan amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
saya bariskan nanti 12 amalan. Kita baru sampai amalan yang kedua di hari yang kedua, siri yang kedua. Amalan yang disukai oleh Allah yang pertama ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Amalan yang kedua yang sedang dibincangkan, sekarang sedang dibincangkan, ialah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi, nanti saya bacakan. Antara sunnah Nabi ialah tuan-tuan, cepat mensedekah, menderma, menginfak. Sangat cepat. Nak bunyi tak pernah simpan kalau apa yang diamanahkan kepada diri. Tidak pernah bermalam yang disimpannya. Pernah satu hari, Nabi setelah mengimamkan solat, bergegas. Baca doa yang paling pendek, bergegas meninggalkan tempat imamnya, bergegas. Balik ke rumah. Bila ditanyakan kepada dia, kenapa tadi engkau begitu bergegas ya Rasulullah? Kami nak menatap wajah engkau sebagaimana setiap pagi kami menatap wajah engkau. Tak sempat tadi, engkau bergegas keluar tadi. Katanya, aku telah diamanahkan dengan beberapa dirham. Ada dalam simpanan. Dan sudah hampir berlalunya satu malam, aku belum mengagihkannya lagi. Begitulah segeranya, begitulah cepatnya. Seperti kilat, tuan-tuan, seperti kilat. Menderma, menginfak, memberikan sesuatu untuk fakir miskin, untuk orang yang tidak berupaya, untuk orang yang sangat memerlukan, untuk anak yatim, untuk mereka yang berperang di jalan Allah, untuk mereka yang tidak kecukupan, untuk mereka yang berhutang, untuk melakukan sesuatu kerana keluarga, kerana Allah dan Rasulnya. Maka di antaranya, saya nak letakkan projek ini tuan-tuan. Ni. Inilah projeknya. Ni. Tuan-tuan itu. Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Ni dia. Ni projeknya tuan-tuan. Depan tu ialah masjid. Tengah-tengah itu ialah beberapa bangunan sampai di hujungnya tuan-tuan. Bangunan-bangunan yang merupakan kompleks yang menyebabkan kompleks ini kompleks antara yang komprehensif, antara yang padu. Nama kompleks ini ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berharga 12 juta ringgit yang akan didirikan tuan-tuan dan puan. 12 juta ringgit yang akan didirikan di Batu 15 Sungai Semungkis, Ulu Langat. Macam mana dapat dananya? Ada 7 cara. Pertama, wakaf. Kedua, zakat. Kami bukan pemungut zakat, tapi kami menerima zakat. Ketiga, infak. Keempat, sedekah. Kelima, fidyah. Keenam, amal jariah. Ketujuh, fi sabilillah. Bantulah tuan-tuan, bantulah. Apa guna kompleks ini? Kompleks ini besar tuan-tuan. Boleh menampung 250 orang setiap hari. Tuan-tuan nanti datang bersama isteri, bersama dengan anak. Tuan-tuan datang tuan-tuan. Untuk anak tuan-tuan dan isteri yang umur 40 tahun ke atas, ada programnya ada bentuk modul. Ada 5 modul. Setiap modul 3 hari 2 malam. Habis balik. Bila-bila datang, bila free datang pula 3 hari 2 malam. Balik. Bila free datang pula 3 hari 2 malam. Balik. Datang lagi 3 hari 2 malam. Apa ilmu yang nak diberi? Ilmu yang nak diberi, pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Mengikut kajian, mengikut sahabat-sahabat memberitahu saya, kalau tertegaklah kompleks ini merupakan antaranya satu-satu dalam dunia yang menyediakan pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah secara berstruktur, secara ada silibusnya, ada kurikulumnya, secara ada bangunannya, secara ada pentadbirannya, serana ditakbirkan secara profesionalnya. Ada modul, ada 5 modulnya, ada guru-gurunya, ada coach-coachnya, ada tutor-tutor-tutornya, ada pembimbing-pembimbingnya tuan-tuan. Contoh, kalau umur 70 tak pandai lagi baca Fatihah, nun di sana. Tak malu-malu, jangan malu-malu. 250 orang datang tuan-tuan. Daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Sabah Sarawak, daripada seluruh semenanjung Malaysia, selatan Thailand dan daripada Indonesia akan datang. 250 orang.
yang tak boleh baca Fatihah, ada satu sudut di sana. Dengan ustaz-ustaz, para hafiz-hafiz dan hafizah. Anak laki-laki yang hafiz, anak perempuan yang hafiz, bimbing kita, bimbing. Macam mana nak baca Fatihah? Macam mana baca yang betul? Macam mana sebutannya yang betul? Macam mana sebutan huruf yang betul? Macam mana makhraj yang betul? Macam mana? Kepada mereka yang dah lupa fardu ain, lupa sembahyang, lupa 13 syarat sah sembahyang, 11 rukun sembahyang, lupa dah. Nak buat sesuatu, lupa dah. Sebutkan 13 rukun sembahyang satu persatu, dah lupa. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dah lupa dah tuan-tuan. Nun di satu sudut. Jangan malu-malu. Ada pembimbing fardu ain dengan penuh hormatnya. Tuan-tuan, dalam suasana yang hormat, suasana yang memuliakan teman-teman, memuliakan tetamu-tetamu, dengan suasana yang tidak memperkecilkan kekurangan-kekurangan seseorang, tidak. Yang dalam suasana tuan-tuan menghargai keinginan tuan-tuan untuk mendapatkan ilmu, untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Jadi itulah. Kemudian tu yang untuk anak-anak daripada 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, anak-anak ini akan mengikuti satu program khas. Tadi mak bapak 5 modul, anak-anak 4 modul. Tiap modul macam mak bapak tadi 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Bila free datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Anak-anak ini ilmunya ialah untuk menjadikan mereka anak yang soleh, anak yang solehah. Supaya mereka dapat mengkhidmati mak bapak mereka. Waktu mak bapak sihat, waktu mak bapak sakit, waktu mak bapak nazak, waktu mak bapak berada dalam sakratul maut, waktu mak bapak terbujur menjadi jenazah. Anak ini yang mengkhidmatinya, bukan orang lain. Anak ni tangan dia. Kalau anak dan mak bapak jadi jenazah, yang memandikan tangan anak-anak kita ni, yang mengkafankan anak-anak kita ni, yang meletakkan ke liang lahat anak-anak kita ni, yang menyedingkan badan kita, jasad kita, jenazah kita menghadap kiblat anak-anak kita. Tuan-tuan, yang membantu untuk menambun kubur kita, anak-anak kita. Yang mentalkinkan anak kita, yang mendoakan anak kita, yang mengimamkan salat jenazah, anak kita. Afdal anak kita. Imam lain tidak ada kaitan darah dengan kita. Imam lain tak ada kaitan kekeluarga dengan kita. Imam lain tak tahu tentang macam mana nak tumpahkan kasih sayang seorang anak kepada ibu dan ayah yang telah pergi. Yang boleh buat tu anak zuriat dia, darah daging dia, zuriat dia sendiri. Jadi dalam program ini kita bina anak-anak ini. Engkau khidmati mak, kau khidmati ayah, kau sayangi mak, kau sayangi ayah, kau cintai mak, kau cintai ayah, kau hargai mak, kau hargai ayah. Tuan, malam ni kita cerita lagi hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Malam ni, malam tadi Allah tuan-tuan, ada nama Puan Fatimah. Puan Fatimah Muzaffar, tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Mendidik, membela, membesarkan 3 orang OKU, anak kurang upaya. Masya Allah. Seorang lagi namanya Pak seorang lagi Ustaz Huzaifah. Ustaz Huzaifah. Macam mana Ustaz muda ni tuan-tuan menerangkan kepada kita kepentingan kita tuan-tuan mengkhidmati ibu dan ayah. Terutamanya ibu. Sayangi ibu, kasih ibu, cintai ibu, cium ibu, dakap ibu. Mohon ampun kepada ibu, bermaaf kepada ibu. Goncang badannya, peluk dia, dakap dia, tuan-tuan, cium dia. Hargai dia, kasih dia, sayangi dia. Ibu kita, tuan-tuan. Saudara, setiap anak-anak mesti menunjukkan khidmat yang paling hebat kepada ibu dan ayah. Wahai anak-anakku, khidmatilah ibu dan ayah. Sayangilah mereka, kasihilah mereka. Allah tidak akan menyayangi kamu kalau kamu tidak menyayangi ibu bapa kamu. Allah tidak akan redha kepada kamu kalau kamu tidak redha kepada ibu bapa kamu. Allah kasih kepada kamu kerana kamu kasihkan ibu bapa kamu. Allah murka kepada kamu kerana kamu dimurkai oleh ibu dan ayah kamu. Wahai anak-anakku, wahai anak-anakku.
So, saudara yang saya muliakan sekalian, malam ni kita nak cerita lagi hubungan ibu ayah dengan anak-anak. Allah, sedih tuan-tuan, sedih. Saya nak menulis 3 buku ni tuan-tuan. Ada bukunya saya terpaksa interview mak bapak yang lanjut usia. Baru nak mula interview tuan-tuan, mereka dah capai towel good morning, mereka dah capai tisu, lap mata, air mata menjejih-jejih tuan-tuan. Tak bercakap apa lagi. Mengenangkan perbuatan anak-anak, anak-anak tinggalkan mereka, anak-anak tak khidmati mereka, anak-anak tak ziarah mereka, anak tak telefon mereka. Dah suruh beli ubat, tuan-tuan, dah 3 minggu, ubat tak sampai, tuan-tuan dan puan. Bayang, tuan-tuan, anak tidak hargai mereka. Tak ada. Anak bercakap mereka dengan kasar. Anak menganggap mereka sebagai beban. Anak mereka, mak bapak, sebagai beban. Saudara, anak tidak menghargai mak bapak. Anak tidak pandai menuturkan kata-kata yang kata-kata terkhusus. Bentuk kata-kata itu, tone nada kata-kata itu, pilihan kata-kata itu yang khusus sesuai untuk ibu dan ayah. Tak pandai anak-anak kita, tuan-tuan. Tak pandai anak-anak kita nak melantunkan perkataan. Tak pandai anak kita nak membunga-bungakan kata. Tak pandai anak kita nak melunakkan kata-kata untuk berdepan dengan ibu dan ayah. Tak pandai anak kita. Sebab itu, para penonton yang hormati sekalian, inilah programnya, tuan-tuan. Inilah programnya. Sebab itu saya mendirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah, tuan-tuan, dermalah. Dermalah. 3 hari yang lepas, kita berjumpa dengan satu orang, dipanggil saya, sudah siap cek sebuah syarikat korporat yang mengeluarkan zakat, besar juga jumlahnya, alhamdulillah, untuk Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi, bila lagi, tuan-tuan, bila lagi, puan-puan, secara peribadi setiap orang, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, secara berpersatuan, secara bersyarikat, dermalah, tuan-tuan, dermalah, derma. The whole complex is non-profit making. The whole development is non-profit making. Tak ada satu sen pun untuk keuntungan. Tak ada, tak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, tentang ini saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan satu hadis bila kita bincangkan tentang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Okey, berpegang teguh kepada keduanya. Berpegang teguhlah kepada kedua-duanya. Yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah. Berpeganglah kepada Al-Quran. Sebab itu yang pertama, tuan-tuan, ibadat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat disenangi oleh Allah. Semalam kita cerita yang pertama daripada 12 amalan, yang pertama ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis. Siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku, lantas dikerjakan orang ramai, maka ia memperoleh ganjaran mereka yang mengamalkan tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Tuan-tuan, hari ini menderma, anak menderma, cucu menderma, orang lain pun menderma kerana tuan-tuan menderma. Tuan-tuan menderma adalah satu hal, ada buku dalam buku catatan. Tuan-tuan ikhlas adalah satu hal, ada dalam buku catatan. Apa yang tuan-tuan buat tu diikuti oleh anak-anak, berasingan anak-anak menderma pula kan bapaknya menderma. Dah satu ikutan. Cucu pula menderma. Jiran tahu, jiran menderma. Kawan pejabat tahu, kawan pejabat menderma. Selama ni kawan pejabat tak tahu pun Anjung Husnul Khatimah. Oleh kerana perempuan menderma, tuan-tuan menderma, menyebutkan Anjung Husnul Khatimah, masing-masing curious, dan akhirnya tuan-tuan mereka pun terpanggil untuk menderma. Bayangkan tuan-tuan
derma pun tuan-tuan buat, pahala pun dapat, pahala berterusan pun dapat. Inilah amal jariah, pahala yang berterusan ni. Tuan-tuan dan puan yang betul sekalian, ya. Satu lagi tuan-tuan dan puan, ya. Sunnah Nabi ni tentang ada 6 perkara, ya, amalan sunnah. Banyaklah tapi saya nak sebutkan 6. Pertama, sentiasa berada di masjid. Sentiasa berada di masjid. Nah, tuan-tuan, ya, disebutkan barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, bahkan siapa yang menjadikan masjid sebagian daripada rumahnya, maka dia akan meniti titian sirat seperti kilat, tuan-tuan, seperti kilat meniti titian sirat. Yang kedua, bersedekah. Barang siapa yang suka bersedekah, maka dia akan melintas di atas sirat dengan lapang dada. Faham? Nombor 3, memudahkan kesulitan orang lain. Memudahkan kesulitan orang lain. Yang keempat, membantu memenuhi keperluan orang-orang lain. Manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah mereka yang membahagiakan seseorang Muslim dengan mengatasi kesulitannya. Membahagiakan seorang Muslim yang lain. Yang kelima, melindungi orang-orang mukmin daripada menjadi mangsa orang-orang munafik. Yang keenam, memaafkan kesalahan orang. Barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang Muslim, maka Allah memaafkan dan mengampunkannya kesalahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang Muslim, maka Allah mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tapi jangan lupa tuan-tuan, ya, 3 buku ni tuan-tuan, ya. Jangan lupa 3 buku ni tuan-tuan, ya. Dapatkan 3 buku ni. Ni. Ini buku yang pertama, ni. Ini buku yang pertama. Ini buku yang kedua, tuan-tuan. Ini buku yang kedua. Tuan-tuan, ya. Ini buku yang kedua, buku yang pertama, buku yang kedua. Dapatkan tuan-tuan buku-buku ini. Dan buku yang ketiga. Ini buku yang ketiga, tuan-tuan. Ini buku yang ketiga. Insya-Allah. Ini buku yang ketiga. Kita boleh seminarkan buku ini di tempat tuan-tuan. Seminar setengah hari online. Kita boleh buat seminar online. Tuan-tuan, siapa yang mendengar siaran ini, siapa yang mengikuti siaran ini, tuan-tuan, boleh hubungi kita untuk mengadakan seminar online. Sebuah sekolah, tuan-tuan, sekolah rendah saja, tuan-tuan, sudah mengkontak saya untuk mengadakan seminar online. Supaya saya dapat cakap dengan ibu bapa, guru-guru, para pelajar secara online. Sebuah sekolah kebangsaan saja, tuan-tuan dan puan, minta kita mengadakan program online tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya, kita berjumpa pada hari ini pukul 5.50. Programnya 10 di DHA. 10 di DHA. 10 minit bersama dengan DDHA. Pukul berapa tuan-tuan? Pukul berapa? 5.50 sampai pukul 6. 10 minit aja. Live tuan-tuan, live 10 minit, live 10 minit, insya-Allah. Kita jumpa setiap hari kecuali hari Sabtu, hari Ahad. Weekdays kita jumpa pukul 5.50 sampai pukul 6, insya-Allah. Kita jumpa tuan-tuan. Hari ni kita jumpa. Dan malam pukul 9 suku malam ni kita masih bercerita lagi tentang mak bapak dengan anak-anak, mak bapak dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu, insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton yang saya rasalah saya sangat terhutang budi kepada tuan-tuan dan puan semua yang mengikuti kita daripada awal 13 bulan Mac sampai sekarang ini. Tuan-tuan tak jemu-jemu bersama dengan kita, menjadi penyokong-penyokong, dan tuan-tuan melakukan like and share dan tag kawan-kawan kita. Tuan-tuan tengok kita punya YouTube, tuan-tuan menjadi subscribers kepada YouTube kita, Instagram kita, dan juga Facebook kita, Facebook page saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jangan lupa, kita bersama-sama lagi pada petang ini pukul 5.50 sampai pukul 6, dan malam ini pukul 9.15 malam. Jumpa di situ, tuan-tuan dan puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.